kita nak berkongsi kepada anda semua. Ini berkaitan dengan industri pelancongan negara kita. 2 tahun kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 yang menjejaskan industri pelancongan yang memberi kesan kepada pendapatan kebanyakan agensi pelancong di negara kita. Tetapi selepas sektor ekonomi hampir kesemuanya dibuka, industri pelancongan kembali bernafas. Jadi untuk kita melihat bagaimanakah selepas ini, bagaimanakah ia mampu untuk berjalan seterusnya, untuk berlari menempuhi fasa sekarang kita berada di fasa peralihan endemik. Bagaimanakah selepas ini fasa endemik pula? Untuk kita melihat situasi ini, saya sangat berbesar hati bersama dengan Encik Uzaidi Utanis, iaitu Presiden Malaysia Tourism Council melalui talian Google Meet. Assalamualaikum Encik Uzaidi. Waalaikumsalam Ridwan, apa khabar Ridwan? Alhamdulillah, saya sihat sahaja. Baiklah Encik Uzaidi, 2 tahun kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 dan Alhamdulillah pada tahun ini sektor ekonomi telah pun dibuka, termasuklah sektor pelancongan telah pun dibuka dan ia memberi kesan kepada agensi-agensi yang menjalankan aktiviti-aktiviti pelancongan di Malaysia. Jadi bagaimanakah Encik Uzaidi melihat perkara ini dan juga melihat mereka yang sudah pun tersungkur ketika pandemik mampu untuk kembali merangkak dan seterusnya berjalan pada ketika ini? Cik Uzaidi. Terima kasih Ridwan. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih daripada RTM kerana menjemput saya. Dan saya juga ingin mengambil kesempatan inilah untuk mengucapkan pada semua bapa-bapa di kalangan penonton Selamat Pagi Malaysia dan terutama penggiat industri pelancongan, Happy Father's Day ataupun Selamat Hari Bapa. Dan ini adalah hari-hari yang penting bagi kami di industri pelancongan untuk meraihkan bapa-bapa di seluruh dunia. Jadi apabila sempadan antarabangsa negara dibuka, Ridwan, kita lihat agensi pelancongan di Malaysia ni berpeluang untuk bernafas mula. Tadi Ridwan beritahu kembali berjalan, kembali pulih. Dan ramai juga yang semakin rancak perniagaan mereka, terutama agen-agen pelancongan yang memberi perkhidmatan umrah, perkhidmatan haji dan mempromosikan negara-negara antarabangsa seperti negara Turki dan Eropah. Dan kalau kita lihat di airport ataupun di lapangan terbang KLIA, kita lihat semakin ramai jemaah umrah, semakin ramai grup-grup pelancongan berkumpulan, warga tempatan yang diuruskan oleh agensi pelancongan dan tempatan dan juga penerbangan pun penuh di tempat seperti pra-pandemik. Tetapi sebenarnya Ridwan, potensi dalam industri pelancongan ni dalam negara ni ataupun kita panggil inbound ni sangat besar. Sangat besar, inbound tourism sangat besar untuk direbutkan oleh semua agensi pelancongan Malaysia. Kita tahu pasal Lenggong tadi kita belajar pasal Lenggong yang sebagai destinasi yang berpotensi. Semalam saya berada di Mulu, Sarawak. Ada satu lawatan yang kedua setelah 25 tahun saya tak di sana dan saya dapati destinasi itu semakin cantik, semakin tersusun, semakin rapi. Jadi sebagaimana kita tahu Taman Negara Mulu adalah taman warisan dunia UNESCO dan macam-macam ada di Mulu. Saya rasa ini adalah satu tempat yang kita boleh saksikan berjuta-juta kelawar yang terbang keluar dalam satu masa. Jadi dan ia boleh memuatkan 40 buah kapal terbang 747 Jadi ini adalah antara tempat-tempat begini yang boleh menarik lebih ramai pelancong yang berkualiti dan boleh belanja kat kita. Jadi kita tahu mengenai Lenggong jadi banyak tempat lagi yang saya ingin menggalakkan. Saya ingin menggalakkan agensi-agensi pelancongan di Malaysia mempromosikan, menceburi industri pelancongan inbound ni lebih agresif. Agensi pelancongan boleh memainkan peranan yang penting untuk mempromosikan tempat. Jadi ini hasrat kami, saya rasa insya-Allah dengan adanya promosi-promosi begini lebih ramai lagi lah pelancong-pelancong berkualiti datang ke Malaysia, Ridwan. Dan selepas daripada sektor ekonomi dibuka ini, apabila sektor pelancongan ini mula berjalan, mula berlari, ia mampu untuk menyumbang pendapatan kepada agensi pelancongan, bukan sahaja agensi pelancongan itu sendiri tetapi secara keseluruhannya kepada negara. Tetapi selepas ini, apakah ia merupakan satu petanda positif bahawa agensi ini akan terus memecut dan juga akan memberi penyumbang antara penyumbang utama kepada pendapatan negara selepas ini? Saya suka perkataan memecut tu. Jadi saya berpendapat industri pelancongan ni industri yang kita kata low hanging fruit lah. Itu pelancong datang satu tempat, dia boleh memberi manfaat, impak yang besar tanpa melalui pihak-pihak orang tengah ataupun pihak ketiga. Jadi saya lihat apabila dunia ke arah endemik ni, maka lebih banyak negara-negara di luar sana yang memberi keutamaan kepada industri pelancongan untuk mereka memulihkan ekonomi negara. Kita lihat, kita tengok dengan mata kita Arab Saudi, negara Arab Saudi ingin mempromosikan negara mereka, menarik lebih ramai pelancong, bukan saja jemaah umrah atau haji, tetapi juga warga-warga pelancong dunia.
Jadi jika industri pelancongan ini aktif, maka insya-Allah ekonomi negara ini akan bertambah baik. Jadi ia mempunyai high impact outcome ya. Jadi oleh itu saya haraplah dengan semua pihak, bukan saja agensi pelancongan saja tapi semua pihak, kerajaan negeri, kerajaan pusat, kerajaan tempatan, syarikat-syarikat berkaitan dengan seperti GLC dan bank-bank harus menekankan, membantu penggiat industri, terutama ejen pelancongan tempatan. Ini akan memberi perkembangan yang positif, direct impact kepada ekonomi negara, Ridwan. Jadi dalam industri pelancongan ini tidak terkecuali juga iaitu industri kecil dan sederhana di sesuatu kawasan yang juga merupakan produk pelancongan di kawasan tersebut. Contohnya macam kalau kita bercakap tentang Lenggong tadi, pengusaha inap desa, mungkinlah pengusaha gerai-gerai makanan, itu semua terbabit. Jadi bagaimanakah apabila usaha kita untuk terus memajukan sektor pelancongan ini, para peniaga ataupun para pemain industri kecil dan sederhana ini harus mengambil peluang ini untuk terus juga memecut seiring dengan cara kita untuk kita menguatkan lagi sektor pelancongan negara kita? Ya, Ridwan, sebenarnya saya suka impak yang diberi oleh Datuk Syamsul tadi, yang di mana Lenggong is considered as a best practice situation, di mana limpahan nikmat ataupun spillover daripada kemasukan pelancongan ke tempat-tempat seperti Lenggong ni bukan saja dirasai oleh ejen pelancongan, bukan saja boleh dirasai industri hotelan ataupun pemandu pelancong, tetapi juga pengusaha-pengusaha IKS ataupun SME. Saya sekarang berada di Kuching. Kejap lagi sebelum saya balik, saya nak ke pasar membeli ikan terubuk. Dan apabila pelancong datang sini, dia beli ikan terubuk, beli kek lapis, lada hitam dan macam-macam lagi lah di Sarawak ni. Dan semalam semasa saya di Mulu, saya sempat membeli barangan kraftangan yang dibuat oleh kaum asli Penan. Maka secara tidak langsung akan meningkatkan pendapat pengusaha IKS di satu tempat je. Di Pahang, kita mempunyai industri ikan patin. Macam-macam by-product seperti sambal hitam dan macam-macam lagi apabila pelancong berbelanja. Jadi ini sebenarnya memberi high impact lah sekiranya pelancong di situ. Jadi saya harap pengusaha-pengusaha IKS mengambil peluang ni, berebut industri pelancongan ni untuk bagaimana mereka buat packaging, membuat cantik dengan harga yang cantik, dengan packaging cantik. Kita tahun sebelum pandemik ni kita tahu tilam Malaysia, tilam pun boleh dijual ke pelancong-pelancong, tilam getah dan tongkat ali, kopi. Walaupun kita tidak mengeluarkan kopi, tetapi kita antara produk-produk yang popular di Malaysia apabila pelancong datang ini membeli kopi, kopi Malaysia dan juga coklat. Ini sebenarnya kita kena menggalakkan lebih banyak lagi industri-industri IKS ni untuk kita mengeksport barang-barangan ni melalui pelancong-pelancong ni, Ridwan. Jadi negara Malaysia merupakan negara yang mempunyai kuasa pertengahan ataupun middle power, yang menggunakan kuasa seperti pelancongan ini sebagai suatu kuasa untuk kita mengukuhkan sektor ekonomi kita. Juga termasuk ia akan melibatkan aspek pengaliran mata wang kita ke luar negara ataupun wang luar negara masuk ke dalam negara kita yang akan mengukuhkan lagi nilai mata wang ringgit. Jadi bagaimanakah sektor pelancongan ini pada pandangan Encik, apa yang kita lakukan sekarang ini mampu untuk mengukuhkan nilai mata wang kita pada fasa peralihan endemik ini, dan kita akan beralih kepada fasa endemik tidak lama lagi? Yalah, Ridwan, tahun 2019 sebelum pandemik COVID ni, kita menerima seramai 26 juta pelancong antarabangsa. Bukan sikit-sikit, banyak tu, 26 juta pelancong antarabangsa. Dan ini menyumbang sebanyak 86 bilion ringgit pada ekonomi negara dalam bentuk tourist receipt. Dan ini juga industri ini menyediakan lebih kurang 3.6 juta pekerjaan pada warga tempatan. Ini memberi kesan yang sangat positif kepada ekonomi negara. Jadi semasa mata wang kita rendah ni berbanding dengan mata wang yang besar, US dollar ataupun pound sterling, saya haraplah agensi pelancongan mengambil peluang ini sebab kita boleh memberi satu package yang kompetitif, satu package yang value added, di mana kita tahu hotel-hotel di Malaysia ni antara hotel yang paling murah di Asia Tenggara, walaupun ia berbintang 5 bintang. Jadi kita janganlah harapkan hanya harga murah, tetapi kita kena memberi value added.
dengan memberi berbagai aktiviti sebagaimana tadi Lenggong mempunyai festival sendiri di Kuching sekarang ni sebab sekarang ni saya berada di sini ada Rainforest World Music Festival. Ini akan memberi impak yang besar apabila acara-acara besar ni kita mengambil peluang acara besar ni untuk menarik lebih ramai pelancong, dan apabila ramai pelancong datang sini maka lebih banyaklah kita aliran wang daripada luar negara datang sini. Jangan kita mempromosikan negara-negara luar saja, ini akan mengeluarkan wang tempatan ke luar negara, dan ini akan memberi dipanggil turis defisit. Kita tak mahu turis defisit, kita mahukan lebih banyak surplus datang ke Malaysia ni, Ridwan. Baiklah, mungkin sedikit harapan Encik Huzaidi apabila kita beralih ke fasa pembukaan penuh sektor ekonomi untuk melihat polisi dan juga dasar kerajaan, yang mana kerajaan perlu menggunakan approach ataupun pendekatan cultural diplomacy sepenuhnya untuk kita mengangkat dan juga memanggil dan juga mengajak semua pelancong luar negara untuk datang ke Malaysia sebagai salah satu sumber ekonomi negara kita. Industri pelancongan terutama di bawah pelancongan Majlis Pelancongan Malaysia agenda kami untuk recovery, because your recovery matters to us. Jika industri pelancongan pulih sepenuhnya, maka ekonomi negara akan naik mantap. Jadi dunia sekarang dunia baru, jadi cabaran baru banyak, trendnya banyak. Banyak yang perlu kita memerlukan inisiatif kolaborasi antara industri dengan industri, antara industri dengan pihak kerajaan, pihak industri dengan pihak bank. Jadi ini perlu dijadikan satu ekosistem yang mantap. Jadi saya harap semua pihak boleh bekerjasama demi memantukan industri pelancongan. Sebagai contoh, banyak agensi pelancongan menyewa premis di pejabat-pejabat GLC seperti MARA dan seperti agensi pelancongan, agensi kerajaan. Dan saya haraplah agensi kerajaan ini boleh membantu agensi pelancongan yang baru nak bangun. Kadang-kadang mereka ni daripada ward ICU lagi. Jadi membantu agensi pelancongan dalam memberi package sewa ataupun mengurangkan sewa premis yang ataupun memberi fleksibel, atau kalau boleh kita kasih write off 2 tahun, sewa 2 tahun tu untuk kita bangun balik, untuk kita bernafas balik, untuk kita merangkak berjalan dan juga kita terus pecut di industri pelancongan. Kita harus memudahkan agensi pelancongan. Saya berterima kasih pada penguatkan di bawah pimpinan Yang Berhormat Datuk Seri Nancy Shukri kerana senantiasa membuat engagement. Ini yang perlu engagement. Selasa ini insya-Allah Yang Berhormat Menteri mengadakan sesi dialog pelancongan Motek bersama industri pelancongan, dan juga akan mengisytiharkan rangka kerja pemulihan pelancongan 2.0. Ini kita perlu the blueprint, dan kita visi yang sama. Kita boleh tidur bantal dan lain-lain, saya tidur bantal lain, Ridwan tidur bantal lain, tetapi impian tu kena sama objektif, sama yang outcome-nya, supaya kita boleh memantapkan ekonomi negara melalui industri pelancongan. Ridwan. Dan akhirnya titik yang perlu kita cari adalah untuk memantapkan ekonomi negara. Salah satu caranya adalah untuk kita memantapkan agensi pelancongan kita. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik Huzaidi Udanis, iaitu Presiden Malaysia Tourism Council, bersama-sama dengan kita untuk kita bercakap dan juga berkongsi kepada anda semua survival agensi pelancong menuju fasa endemik. Terima kasih banyak-banyak Encik Huzaidi.